Hai dan Assalamualaikum. Hari ini saya Anis Afida binti Bahardin, Siti Atika binti Nazah, Siti Sarah binti Muhammad Khalid, Siti Aminah binti Muhammad Razak dan Nur Katrinadia binti Abdul Hamid daripada grup Q-Teen akan membentangkan tentang pembangunan laman web bagi topik Ikatan Kimia. Oleh itu, saya akan menerangkan serba sedikit pengenalan mengenai laman web yang ingin kami bina, iaitu kami telah memilih tajuk tingkatan 4 dalam bab 5, iaitu Ikatan Kimia. Kami telah memilih subtopik Ikatan Ionik dan Ikatan Kovalen disebabkan ramai pelajar keliru untuk menentukan perbezaan antara Ikatan Ionik dan Ikatan Kovalen dalam tindak balas kimia berdasarkan kajian Osman pada 2004. Kelemahan pelajar adalah dalam membuat visualisasi terhadap ikatan ionik dan ikatan kovalen sehingga mereka keliru dengan dua jenis ikatan tersebut. Oleh itu, laman web yang ingin kami bangunkan bernama Welcome to Chemical World yang digunakan dalam bahasa Inggeris. Kumpulan kami memilih laman web sebagai wadah untuk menyelesaikan masalah pelajar dalam topik ini kerana kita boleh menggabungkan unsur pembelajaran aktif dengan ciri-ciri khas yang dibangunkan dalam laman web tersebut. Pelajar mempunyai masalah dalam menentukan ikatan ionik dan ikatan kovalen. Ini konsepsi terutamanya mengenai jenis atau sifat atom yang membentuk ikatan kimia, bagaimana ikatan kimia terbentuk dan jenis ikatan kimia. Ini dapat terbukti dalam kajian UNA EL pada 2010. Pelajar mempunyai masalah dalam menentukan jenis ikatan kimia dan menghadapi kekeliruan antara ikatan ionik dan kovalen. Dalam membangunkan laman web, sudah pasti terdapat banyak pilihan ID model yang boleh dijadikan panduan. Tetapi kumpulan kami memilih ID model iaitu model Azure. Model Azure terdiri daripada 6 fasa yang utama. Yang pertama A. Analyze learner. S. State objective. S. Select method, media and materials. U. Utilize media and materials. R. Require learner participation. Dan yang terakhir adalah E. Evaluate and revise. Jadi kami memilih model itu kerana yang pertama ia menggalakkan pembelajaran yang berpusatkan pelajar. Ini dapat dilihat di fasa iaitu R. Require learner participation. Jadi mereka akan terlibat sama dalam menggunakan laman web tersebut. Jadi di situ ia menggalakkan pelajar untuk menggunakan laman web ini biarpun tanpa guru di hadapan mereka. Yang kedua, ia mempunyai objektif pembelajaran yang jelas. Jadi di sini pembangun boleh mengenal pasti sama ada masalah pembelajaran dapat diatasi dengan baik maupun tidak. Fasa yang pertama dalam model Azure adalah Analyze Learner. Yang pertama sekali, pembangun perlu mengenal pasti ciri-ciri pengguna yang akan menggunakan laman web ini. Jadi, pembangun perlulah mengetahui latar belakang pengguna. Yang kedua, pengguna yang kami sasarkan adalah pelajar tingkatan 4 dan 5 yang mengambil subjek kimia. Ini kerana pernyataan masalah adalah berkaitan kelemahan pelajar dalam membezakan ikatan ion dan ikatan kovalen. Yang ketiga, pembangun perlu menganalisis jenis pengguna, sama ada pelajar yang tinggal di kawasan bandar ataupun di luar bandar. Jadi berdasarkan analisis kami, kedua-dua jenis pelajar ini boleh menggunakan laman web tersebut. Fasa state objektif ini merupakan fasa yang paling penting dalam membangunkan sesebuah laman web, iaitu sentiasa mengetahui hala tuju teknologi yang dibina dan sentiasa berada dalam landasan yang betul. Objektif laman web ini dibina supaya pelajar dapat menggambarkan atau memvisualkan perbezaan bagaimana pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. Laman web ini mestilah bersifat kreatif, inovatif, fleksibel dan dapat merangsang kemahiran berfikir pelajar. Misalnya dengan ada pelbagai fungsi seperti butang, panduan, animasi dan yang dapat menarik minat dan merangsang kefahaman pelajar. Aktiviti seperti Think, Pair, Share, Rally Coach, Project Based Learning dan Peer Review ini dapat membantu pelajar memahami perbezaan antara ikatan ion dan ikatan kovalen dengan mudah. Ini disebabkan pelajar membina pengetahuan dan pengalaman sendiri semasa mengendalikan atau menggunakan laman web yang dicipta. Fasa seterusnya adalah S. Select method, media and materials.
Di dalam fasa ini, pembangun perlulah memikirkan berkenaan bahan pembelajaran agar ia masih mengikuti standard kurikulum, strategi pembelajaran yang sesuai bagi mengatasi masalah pembelajaran. Yang kedua, daripada segi media, agar ianya sesuai dengan peringkat umur pengguna. Seterusnya, ia bebas daripada isu tertentu seperti isu kebudayaan, isu hak cipta dan isu teknikal. Dan yang terakhir, ia mestilah mempunyai panduan dan arahan kepada pengguna agar mereka mudah menggunakan laman web ini. Seterusnya ialah peringkat Utilize Media and Materials. Di peringkat ini, rancangan mengenai cara guru menggunakan laman web, media dan bahan yang dipilih. Guru perlu memastikan pelajar sentiasa bersedia dan mengetahui objektif pembelajaran yang ingin dicapai bagi memudahkan pelajar menggunakan laman web ini. Guru juga perlu memberitahu pelajar bagaimana laman web ini berfungsi, tugasan yang perlu disiapkan serta menerangkan faedah daripadanya. Fasa seterusnya adalah fasa R, Require Learner Participation. Yang pertama, di dalam fasa ini, laman web tersebut akan diuji kepada satu kelas daripada tingkatan 4 dan juga satu kelas daripada tingkatan 5 di sebuah sekolah menengah kebangsaan, dan ia lebih pengujian kepada kumpulan yang lebih kecil. Setelah pengujian tersebut dilakukan, kita akan lakukan penambahbaikan mengikut kesesuaian dan juga keselesaan pengguna. Dan yang terakhir sekali, barulah kita akan uji laman web tersebut kepada kumpulan yang lebih besar, iaitu kita sasarkan penggunaan kepada semua tingkatan 4 dan juga tingkatan 5 yang mengambil subjek kimia di sekolah tersebut. Ya, seterusnya bagi evaluation and revise, guru akan memberikan maklum balas dalam talian tanpa nama untuk mengumpulkan persepsi pelajar terhadap laman web tersebut dan pengalaman pembelajaran pelajar itu sendiri. Yang kedua, guru akan menyertakan soalan terbuka bagi mendengar pandangan pelajar di mana adakah elemen-elemen dalam laman web ini membantu ataupun tidak membantu pelajar tersebut. Dan yang terakhir, guru akan menyimak maklum balas yang telah diberikan kepada pelajar dan akan menggunakannya untuk menambah baik laman web tersebut pada masa akan datang. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang mengapa kami memilih teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme bermaksud pelajar membina pengetahuan sendiri dengan menyesuaikan ilmu yang baru dipelajari dengan pengetahuan yang sedia ada. Seterusnya, menurut Osman dan Saleh, teori konstruktivisme menggalakkan pelajar untuk bersikap aktif dalam aktiviti pembelajaran. Yang seterusnya, laman web yang dibina juga menekankan pembelajaran berpusatkan murid untuk mengukuhkan kefahaman mereka berbanding pelajar perlu belajar secara sendiri. Jadi, kami yakin bahawa teori konstruktivisme dapat membantu menyelesaikan masalah pelajar yang lemah dalam membezakan ikatan ion dan ikatan kovalen. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang mengapa kami memilih strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif bermaksud pelajar perlu belajar atau melakukan aktiviti pengukuhan dalam kumpulan masing-masing yang terdiri daripada 2 orang atau lebih. Seterusnya, sebab-sebab kami memilih strategi kooperatif adalah: yang pertama, menurut Yusof 2014, strategi pembelajaran secara berkumpulan adalah berkesan dalam semua jenis kumpulan pelajar tanpa mengira tahap penguasaan yang berbeza. Ini kerana mereka boleh bertukar-tukar pendapat antara satu sama lain. Selain itu, menurut Emmer dan Geban 2016, pelajar mempunyai kefahaman yang lebih baik melalui pembelajaran secara berkumpulan berbanding kaedah tradisional, iaitu berpusatkan guru sahaja. Menurut Doimus 2008, pelajar juga berasa lebih seronok untuk meneroka isi pembelajaran melalui perbincangan bersama rakan-rakan mereka. Yang terakhir sekali, model kooperatif yang kami gunakan mempunyai 5 elemen penting, iaitu positive interdependence, individual accountability, promotive interaction, social skills dan juga group processing. Berikut adalah strategi pembelajaran kooperatif yang terdapat dalam laman web yang ingin kami bina. Yang pertama adalah scaffolding, think and share, rally coach, group project dan juga peer review. Aktiviti ini semua adalah bertepatan dengan kelima-lima elemen penting yang terdapat dalam model kooperatif yang telah saya sebutkan sebentar tadi.
Scaffolding dalam pendidikan merupakan pembelajaran yang berbentuk sokongan, bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh guru kepada pelajar pada awal pembelajaran menurut Wood et al. 1976. Manakala menurut Van der Poel et al. Pada tahun 2015, ia berkesan apabila pelajar mempunyai sumber konektif untuk mencerna maklumat yang diberikan secara aktif jika tahap kawalan sepadan dengan pemahaman mereka. Inkurie yang tinggi untuk tahu membezakan di antara ikatan ionik dengan ikatan kovalen, pelajar dapat melaksanakan aktiviti peteminda dengan baik. Dalam aktiviti tim pressure ini, saya memberi arahan untuk pelajar secara berpasangan menyelesaikan masalah yang telah diberikan di dalam laman web tersebut. Jadi, pelajar perlu berbincang secara berpasangan dan memuat naik pembincangan ataupun hasil pembincangan mereka di platform yang disediakan. Berdasarkan kajian daripada Moodle C dan Jurkowski, mereka telah menguji tim pressure kepada 393 pelajar grade 9 dengan dua kaedah iaitu think share iaitu fikir terlebih dahulu sebelum kemudian angkat tangan dan share iaitu angkat tangan terus pada 2021. Analisis membongkarkan bahawa think pressure membawa kepada lebih banyak pelajar mengangkat tangan berbanding kaedah share. Ini menunjukkan dengan aktiviti think pressure dapat meningkatkan keyakinan diri mereka untuk cuba menjawab soalan, memberi pendapat dan idea semasa di dalam kelas setelah mengajukan pendapat mereka dengan rakan sebaya terlebih dahulu. Pelajar yang pemalu melaporkan penilaian sosial di mana mereka kurang mengangkat tangan berbanding rakan sebaya yang tidak malu dan berani, tetapi masih juga mendapat manfaat daripada aktiviti think pressure ini. Ini daripada aktiviti think pressure ini, pelajar lebih yakin dengan pendapat ataupun pandangan mereka sebelum mereka berkongsi kepada kelas dengan berbincang dulu atau berkongsi pendapat bersama partner ataupun rakan pasangan mereka. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang aktiviti Rally Coach. Yang pertama, maksud Rally Coach adalah pelajar perlu berbincang secara berpasangan bagi menyelesaikan masalah yang diberi. Setiap pelajar perlu mencuba menjawab soalan yang diberi dan berkongsi pandangan kepada pasangan mereka bagi menyempurnakan tugasan tersebut. Berdasarkan kajian yang dilaksanakan oleh Stewart pada tahun 2015, pelajar menyatakan bahawa aktiviti Rally Coach ini adalah menarik untuk digunakan dalam mata pelajaran kimia, di samping dapat membantu mereka dalam memahami konsep yang ingin dipelajari. Hasil kajian tersebut juga menunjukkan bahawa strategi ini membolehkan pelajar untuk mengajar dan membantu antara satu sama lain dalam menguasai sesuatu isi kandungan pelajaran. Aktiviti seterusnya adalah group project yang juga adalah project based learning. Jadi di dalam tugasan ini, mereka perlu menghasilkan satu projek buku scrap berkenaan topik ikatan ion dan juga ikatan kovalen. Jadi, berdasarkan kajian, menurut Dominisi 2022, kaedah pembelajaran berasaskan projek sangat berkesan untuk mengasah kemahiran kognitif, kemahiran berkomunikasi dan semangat kerjasama antara pelajar dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan. Jadi di sini, mereka perlu memikirkan bagaimana ikatan ion dan juga ikatan kovalen tersebut dapat dibezakan daripada aspek tertentu, contohnya daripada segi pendermaan dan juga perkongsian elektron. Jadi di sini, apabila mereka saling berbincang untuk melukis bagaimanakah pendermaan dan juga perkongsian elektron mengikut jenis ikatan tersebut, jadi ia sangat dapat membantu mereka untuk menyelesaikan masalah pembelajaran iaitu melihat secara visual. Dan yang terakhir sekali, ia pastinya dapat meningkatkan kemahiran berfikir mereka. Seterusnya bagi flowchart untuk pembangunan laman web. Apabila pelajar menekan butang start, mereka akan terus bawa ke main page dan seterusnya dibawa ke content. Di content mereka boleh memilih antara untuk menekan butang notes, team pressure, rally coach ataupun group project. Di notes, mereka akan dibawa untuk membaca ionic bonds dan covalent bond notes. Sekiranya mereka menekan team pressure, mereka akan dibawa untuk membaca guidelines untuk melakukan team pressure dan seterusnya melakukan submission dalam bentuk forum. Seterusnya, sekiranya mereka menekan butang rally coach, mereka akan dibawa untuk membaca guidelines untuk melakukan aktiviti rally coach
dan seterusnya dibawa ke checkbox untuk submissions. Dan yang akhir sekali, untuk group project, mereka akan terus dibawa ke guideline untuk melakukan group project tersebut, dan dalam guideline ni akan diletakkanlah nama diorang sebagai nama mereka dalam kumpulan mereka masing-masing. Seterusnya mereka akan dibawa ke submission, di mana di dalam submission ni akan diadakan peer review, di mana pelajar akan review hasil kerja pelajar-pelajar lain. Sekiranya mereka tidak mahu melakukan apa-apa aktiviti tersebut, mereka perlulah menekan butang home, di mana mereka akan dibawa ke akhir program untuk endkan program tersebut. Itu sahaja. Untuk storyboard scaffolding, laman web ini telah tersedia dengan nota. Pelajar perlu memahami nota dan melengkapkan peta minda, kemudian dihantar ke forum of submission untuk disemak dan dikongsi kepada rakan lain. Di sini terdapat juga button home untuk kembali ke laman utama dan next untuk ke laman seterusnya. Jadi ini adalah storyboard untuk aktiviti Think Pair Share. Jika kita boleh lihat di slide yang pertama, iaitu Think Pair Share guideline, di mana kami akan memberi guideline terlebih dahulu supaya mereka lebih mudah untuk memahami apa yang perlu mereka lakukan. Jika dilihat untuk butang yang pertama adalah team member, di mana jika pelajar menekan butang ini, mereka akan terpapar senarai nama pasangan masing-masing. Yang seterusnya adalah button yang kedua, instruction, apa soalan ataupun apa yang perlu mereka lakukan, dan bagaimana mereka menghantar hasil kerja yang telah mereka lakukan secara berpasangan, dan list of question lah. So mereka perlu melihat list of question yang telah diberikan di dalam laman web tersebut. Yang kedua adalah forum of submission. Kami menggunakan forum disebabkan oleh forum ini boleh dilihat oleh semua pelajar. Oleh itu, semua pelajar bebas untuk memberikan komen atau pandangan mengenai apa yang telah rakan-rakan ataupun kumpulan-kumpulan lain bincangkan. Di sini jika lihat di butang warna pink, iaitu review others work, di mana dengan menekan button ini, pelajar boleh memberi komen di setiap hasil kerja rakan mereka. So, pelajar hanya perlu menekan gambar file, iaitu add your file here, untuk mengupload ataupun memuat naik file mereka. Jadi, daripada review others work ini, pelajar dapat membina pengetahuan baru jika mereka kurang ataupun tidak mengetahui tentang perkara tersebut, atau membetulkan miskonsepsi mereka daripada komen ataupun teguran daripada rakan-rakan yang lain. Sebaik pengguna menekan butang Rally Coach, jadi mereka akan dibawa terlebih dahulu ke halaman utama bagi aktiviti ini. Jadi terdapat 3 butang utama, iaitu Team Members, Instruction and Sets of Problems dan juga Check Now. Dengan menekan butang Team Members, mereka boleh mengetahui siapakah ahli kumpulan mereka kerana mereka perlu bekerja secara berpasangan bagi aktiviti ini. Seterusnya, dengan menekan butang Instruction and Sets of Problems, mereka boleh mengetahui bagaimanakah pelaksanaan aktiviti ini dan juga boleh mengetahui pelbagai jenis set soalan untuk dicuba. Dengan menekan butang Check Now, mereka akan dibawa ke halaman seterusnya, iaitu Checkbox. Di sini, mereka boleh saling berinteraksi bersama pasangan mereka untuk berbincang dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan. Jadi, mereka boleh menaip, mereka boleh memuat naik pelbagai jenis bahan dan juga fail dan juga gambar, dan mereka juga boleh meletakkan pautan, contohnya seperti pautan di YouTube. Dan jika mereka ingin keluar daripada aktiviti ini, mereka boleh menekan butang pangkah, iaitu exit.
Sebaik pengguna menekan butang Group Project, mereka akan dibawa terlebih dahulu ke halaman utama bagi aktiviti ini. Terdapat 3 butang utama iaitu Team Members, Instructions dan juga Sets of Questions. Dengan menekan butang Team Members, mereka boleh mengenal pasti kumpulan dan juga ahli kumpulan yang telah ditetapkan oleh guru. Dengan menekan butang Instructions, mereka boleh mengetahui arahan yang jelas berkenaan pelaksanaan aktiviti ini. Berkenaan dengan Sets of Questions, jadi mereka boleh mengetahui soalan yang diterima oleh kumpulan mereka kerana setiap kumpulan menerima set soalan yang berbeza-beza. Jadi dengan menekan butang Next, mereka boleh membuat penghantaran berkenaan projek buku skrip tersebut dengan menekan simbol tambah. Tetapi mereka perlulah merujuk terlebih dahulu format penamaan fail tersebut. Dan untuk mereka menilai hasil kerja daripada kumpulan lain, mereka boleh menekan perkataan here. Seterusnya, untuk keluar daripada aktiviti ini, mereka dengan mudahnya boleh menekan butang exit. Seterusnya, peer review. Berdasarkan tugasan postscript yang telah diorang lakukan dalam projek PESLI ini. So, Mazdaza dikendaki untuk berikan maklum balas berdasarkan projek-projek yang telah kumpulan-kumpulan lain buatlah. So, dekat sini ada 3 button. First, button like. Button like, pelajar boleh tekan button ni sebagai satu tanda motivasi lah untuk pelajar-pelajar lain yang telah hantar buku surat tersebut. Yang kedua, button comment. So, pelajar perlu memberikan maklum balas atau komen positif atau negatif ataupun informasi tambahan sekiranya diperlukan untuk tujuan penambahbaikan buku skrip tersebut. Dan yang terakhir adalah button yang membawa semua pengguna pada laman utama. Kesimpulannya, kami telah memilih model ID Azure bagi membantu untuk mereka bentuk teknologi yang ingin kami bina, iaitu laman web pembelajaran. Yang kedua, teori pembelajaran yang kami pilih adalah teori konstruktivisme kerana kami mahu menggalakkan pelajar membina pengetahuan sendiri. Yang ketiga, strategi pembelajaran yang kami gunakan adalah strategi kooperatif, iaitu pelajar perlu bekerjasama dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Yang terakhir sekali, elemen strategi pembelajaran yang digunakan adalah scaffolding, think, pair, share, rally coach, project based learning dan juga peer review. Sekian, terima kasih.